Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5. Jadi apa agaknya kita akan belajar pada hari ini? Okey, anak-anak boleh tengok. Untuk hari ini kita belajar untuk aspek tata bahasa, iaitu hari ini teacher akan ajar ayat aktif, ayat pasif. Okey, apa itu ayat aktif? Apa itu ayat pasif? Okey, teacher akan terangkan satu persatu ayat aktif dan ayat pasif. Okey, ayat aktif dan ayat pasif merupakan dua ayat yang berlainan tetapi membawa maksud yang sama. Okey, dia satu ayat sahaja, dia akan jadi sama ada ayat itu adalah ayat aktif ataupun ayat pasif. Tapi maksud dia samalah. Okay, contoh ayat dia, polis sudah memberkas penjahat itu. Dia adalah ayat aktif. Okay. Ayat kedua, penjahat itu sudah diberkas oleh polis. Apa yang membezakan ayat pertama dengan ayat kedua ialah ayat aktif adalah ayat yang mengandungi imbuhan seperti imbuhan menge. Itu menunjukkan dia adalah ayat aktif. Kalau dia ada imbuhan-imbuhan yang teacher sebutkan tadi, dia adalah ayat aktif. Manakala untuk ayat aktif, kita nak kesan dia ataupun kita nak tahu dia adalah ayat aktif, kita akan tengok dia ada perkataan. Contohnya perkataan dekat sini adalah perkataan diberkas. Imbuhan di yang digunakan merujuk kepada dia adalah ayat pasif. Diberkas oleh ni menunjukkan dia adalah ayat pasif. Okey, baiklah. Kita tengok pula contoh ayat aktif dan ayat pasif. Apa yang membezakan ayat aktif dan ayat pasif? Okey, ayat aktif ni dia mengutamakan pelaku. Okey, dia mengutamakan pelaku. Okey, pelaku ni lebih kepada subjek lah. Ali membaca buku. Jadi, pelaku duduk dekat depan. Dekat tengah dia adalah kata kerja dan dekat hujung adalah objek. Itu adalah ayat aktif. Okey, manakala ayat pasif, dia mengutamakan objek di hadapan ayat. Okey, dia lebih, maksudnya susunan ayat tu daripada ayat pertama Ali membaca buku. Jadi buku ni, objek ni akan berada di hadapan. Buku dibaca oleh Ali. Okey, objek, kata kerja dan juga pelaku. Okey, itu susunan ayat aktif dan juga ayat pasif. Okey, seterusnya untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif, kita perlu tahu sama ada dalam ayat tu ada kata ganti diri pertama, kedua atau ketiga. Okey, kata ganti diri pertama, contohnya aku, saya, beta, patik, hamba, kita dan kami. Ini semua adalah kata ganti diri pertama. Orang yang sedang bercakap adalah kata ganti diri pertama. Okey, kemudian kata ganti diri kedua. Awak, anda, engkau, kamu, tuan, puan, pakcik. Ini adalah kata ganti diri kedua. Kata ganti diri kedua, orang yang diajak bercakap. Okey, manakala kata ganti diri ketiga adalah orang yang kita ceritakan. Dia, beliau, baginda, mereka, nya, ia, semua adalah kata ganti diri ketiga. Okey, untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif, kita perlu tahu sama ada dia dalam ayat tu ada kata ganti diri pertama, kedua atau ketiga. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak tukar ayat aktif ataupun ayat pasif. Okey, ini beza ayat aktif dan ayat pasif. Okey, ayat aktif menggunakan kata kerja aktif. Contohnya memasak, membaca. Okey, ayat pasif menggunakan kata kerja pasif. Dimasak, dibaca. Itu beza ayat aktif dan juga ayat pasif. Okey, kita tengok latihan perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, ayat aktif dia, Hanisa membaca buku di bawah pokok jambu. Okey, ayat aktif dia mengutamakan subjek ataupun pelaku. Hanisa ni berada di hadapan. Jadi dia adalah ayat aktif. Okey, kalau ayat pasif dia mengutamakan objek. Jadi dia letak objek di hadapan. Buku itu dibaca oleh Hanisa di bawah pokok jambu. Jadi objek berada di hadapan.
Kata kerja daripada membaca kita tukar dibaca. Dibaca, kalau kita guna perkataan imbuhan di, biasa kita akan ikuti dengan oleh lah. Dibaca oleh. Okey, seterusnya kita tengok tadi kita dah belajar kata ganti diri pertama, kedua, ketiga. Okey, hanya kata ganti diri ketiga sahaja yang menggunakan di oleh. Okey, Farah menulis saja itu. Okey, Farah ni adalah kata ganti keberapa? Kata ganti nama ketiga. Jadi bila kata ganti diri ketiga, kita akan guna di oleh. Okey, awak tengok sini, saja itu ditulis oleh Farah. Jadi dia adalah bila kata ganti diri ketiga, kita akan gunakan di oleh. Okey, kemudian kita tengok pula saya. Saya ni adalah kata ganti diri pertama. Jadi bila kata ganti diri pertama, kita akan tukar kepada kata dasar. Menggoreng, kata dasar dia apa? Goreng. Okey. Menggoreng, kata dasar dia goreng. Jadi kita tulis ikan itu saya goreng. Kita tak tulis digoreng oleh saya. Sebab apa? Sebab dia adalah kata ganti diri pertama. Tak boleh guna di oleh. Okey. Seterusnya, ayat seterusnya kita perlulah mendengar nasihat ibu bapa. Jadi kita ni adalah kata ganti diri keberapa? Kita. Kita adalah kata ganti diri pertama. Kalau kata ganti diri pertama, kita tak boleh guna di oleh. Jadi, nasihat ibu bapa perlu kita dengar. Okey, kita dengar. Kita hanya menukar dari perkataan mendengar kepada dengar. Okey, kita tak boleh guna di oleh. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kamu harus menutup periuk itu. Okey, ini pun sama, kata ganti diri kedua. Periuk itu harus kamu tutup. Okey, ayat terakhir, mereka membersihkan rumah. Okey, mereka adalah kata ganti diri ketiga. Okey, jadi bila ada kata ganti diri ketiga, boleh guna di oleh. Jadi tukarlah daripada pelaku mereka kat depan untuk ayat aktif, pelaku dekat depan. Ayat pasif mesti objek dekat depan. Jadi objek dekat sini adalah rumah. Rumah itu dibersihkan oleh mereka. Jadi anak-anak jelas tak? Hanya kata ganti diri ketiga sahaja yang boleh guna di oleh. Kata ganti diri pertama dan kedua kita hanya tukar kepada kata dasar sahaja. Okey, teacher harap dengan teacher kongsikan contoh-contoh ayat ni, anak-anak faham bagaimana nak menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okay, yang penting kena tahu dia dalam ayat tu ada kata ganti diri ke berapa kan. Okey, jadi setakat ni saja pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah teacher akan ulang untuk ayat aktif, ayat pasif dalam kelas online nanti pada hari Jumaat. Jadi kita akan buat ulang kaji dan kita buat latihan dalam kelas online nanti. Okay, semua kita berjumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.